Kalau korang nak tahu kisah dia, kisah masuk feel kita orang memang tak ada feel sebagai pemuzik nak buat album macam ni, nak buat konsep macam ni, tak ada sebab dah gitaris tak ada. Kehidupan bagai misteri, terus mencari dan mencari. Aku masih di sini, meniti hari. Assalamualaikum, sahabat Maya, Jam Star TV, Syukuramilah berjumpa lagi kita di siri Perjalanan Rockers siri yang ke-58. Ya. Okey, berjumpa lagi bersama saya, kisah perjalanan saya ajak Melissa Rockers Tera Tak Tera di siri yang ke-58. Siri kali ini menceritakan kisah sambungan daripada siri yang ke-57 minggu lepas. Kisah di mana kumpulan Melissa telah ketiadaan pemain gitar. Masa tu kisah kumpulan Melissa dah tak ada gitaris. Kisah ni berlaku di sekitar tahun 1991, penghujung 1991, di mana kumpulan Melissa nak mula merakamkan album yang kedua. Masa ni album kedua tak ada judul lagi, lagu pun tak ada. Cuma satu lagu tu je lah, lagu yang kita orang sempat buat dengan Bob Constant. Lagu Bangkit lah. Panas membara, membakar di jiwa, semangat kita anak muda. Lagu Bangkit lah di album yang kedua. Itulah satu lagu tu je lah masa tu Melissa ada. Lepas tu apabila Melissa sudah ketiadaan pemain gitar, masa tu memang kumpulan Melissa sepi seketika lah. Masa tu memang saya pun dah tak ada show, duduk kat rumah. Lebih kurang dalam sebulan lah, lebih kurang. Si Boy, pemain gitar kumpulan Arena yang kita orang target untuk panggil dia, dia pun tak ada masa tu. Dia dah kat Pulau Pinang, kita pun tak tahu apa cerita dia. Jadi masa tu saya pun fikir-fikir macam mana tau. Saya fikir-fikir, kadang saya rasa macam menyesal pula tindakan yang terjadi ni. Tapi nak buat macam mana pun, perkara dah terjadi kan. Yang terjadi tetapkan terjadi. Jadi suatu masa tu Bob pun dah lama duduk kat rumah saya, dah tak ada kerja, tak ada job, tak ada show, tak ada apa. Dalam dia sendiri fikir, dia cakap dengan saya, ajak Bob, ingat Bob nak lepak lah mana-mana, tak nak lah duduk sini dengan mak ajak, dengan family ajak menumpang. Ingat Bob nak keluar lah, segan lah duduk rumah asyik makan tanggung, makan tidur. Jadi Bob dia rasa diri dia macam tu kan. Lepas tu saya tanya kat dia, habis Bob nak pergi mana? Tak apalah, Bob pergi lah mana-mana, lepak mana-mana, dia kata. Jadi masa tu dia pun sebenarnya tak ada arah nak ke mana. Sebab terjadinya macam tu, Ozzy masa tu dia dah bawa family dia duduk dengan dia sekali. Dia nak duduk dengan Ozzy dah tak boleh. Ozzy dah berkeluarga. Masa tu Ozzy dah panggil anak isteri dia duduk di KL, dah menetap di KL. Dalam masa yang sama pun Kev pun dah tak ada dah masa tu. Kev sebelum tu dia duduk dengan Ozzy sekali. Tapi bila satu masa tu saya pergi rumah Ozzy, saya tengok ingat nak jumpa lah Kev kan. Saya nak jumpa dia, tengok Ozzy cakap Kev dah tak ada. Dia dah pergi duduk dengan pakcik dia, kumpulan meditasi di Sentul, kalau tak silap saya lah. Perkara ni berlaku lebih kurang di penghujung 1991 kan. Jadinya bila dah jadi macam tu, Bob pun tanpa saya bagi tak bagi, dia tetap dengan keputusan dia. Dia pun pergilah wilayah komplek. Wilayah komplek apa semua. Lepas tu saya tengok dia duduk di wilayah komplek dengan kawan-kawan. Jadi tak menentulah tempat dia. Tempat tinggal dia tak menentu. Kadang tidur kat atas bumbung, mandi dekat tandas awam, tidur kat studio Brother Rocky Rick. Tapi dalam masa yang sama kadang-kadang saya bawa dia balik. Kalau dia terasa teringin nak makan nasi, saya bawa lah balik.
balik rumah. Tapi bila mak saya tanya, Bob mana Bob? Bob ada duduk selayang dengan member. Ni saja datang sini tengok mak. Maksudnya seminggu sekali dia datang rumah lah, kisah si Bob ni. Jadi bila dah jadi macam tu, masa pun dah berlalu, Melissa pun dah tak ada gitaris, memang stop lah aktiviti. Al-Razi masa tu dia, kalau tak silap saya, dia bawa, dia jadi konduktor bas mini. Dia buat kerja lama dia balik. Kan, dia pun rasa macam bersalah juga. Sebenarnya tindakan itu betul. Dia ingat dia nak pakai 2 gitaris, tapi bila dah gitaris pertama dah tarik diri, gitaris kedua pula yang voice pula dah tak dapat dikesan, dia jadi rasa macam dia pula rasa bersalah. Jadi dia banyak mendiamkan diri, si Al-Razi ni. Jadi Melissa pun jadi sunyi lah, jadi sendu orang kata. Sendu lah kumpulan Melissa masa tu. Jadi sendu seketika lah. Masa pun berlalu, Brother Dino pun panggil saya ke office. Dia telefon kat rumah, ajak besok datang office, kata. Abang ada hal nak jumpa dengan Brother Rosli Selasih, dia kata. Lepas tu saya pergilah office, tengok Brother Dino ada dengan Brother Rosli kan. Lepas tu Brother Dino cakap, apa cerita band korang, kata. Dengar si Kev pun dah tak ada, dah keluar, cakap. Saya pun cerita hal sebenar, cerita hal yang berlaku kan. Alah, Dino cakap, apalah kau ni, kau tu kumpulan, kau tak boleh handle band macam tu, ya kan. Sekarang ni si Boy pun dah tak tahu ke mana. Arina dia pun dah baru release album pun dah jadi macam ni, dia kata. Jadi dua-dua band dah trouble kat situ. Yang Arina dah tinggal 1 gitaris, lepas tu si Melissa dah tak ada gitaris. Maksud Abang Dino macam bising jugalah kat saya kan, sebab saya ketua kumpulan, nak buat macam mana. Tak ada je lah apa yang Brother Dino cakap. Diam, dia cakap, bebel apa semua kan. Lepas tu dia tanya, Skop mana Skop? Skop dia buat kerja lah, lama dia lah Abang Dino. Jadi konduktor sementara gitaris tak ada ni. Jadi masa tu Ozi pun dia kata, aku nak pindah lah dekat Gombak. Dia kata duduk kat Padang Jaya ni tak selesa, dia kata. Dalam masa tu Ozi pindah ke Gombak, kampung Padang Balang tak silap saya. Ozi pindah situ dengan family dia. Jadi masa tu memang income pun tak ada lah, tapi nasib baik kita ada royalty jualan album Melissa. Kita boleh lah tampung bulan-bulan, pendapatan kita orang kan ada lah, boleh cover. Jadi berbalik pada cerita kisah saya dengan Brother Dino yang Rosli Selasih tadi, jumpa kat office tadi. Brother Dino cakap, ni korang nak masuk album kedua dah ni, Brother Rosli dah siapkan lagu-lagu semua. Saya tanya kat Brother Rosli kan, okey ni lagu? Lagu okey, dia kata. Aku dah siapkan 4 lagu slow memang aku dah siapkan. Ya. Kau cuma standby lagu fast je lah, 6 lagu. Macam biasalah, dia kata. Album pertama pun kan macam tu, lagu slow 4 lagu, lagu fast 6 lagu. Masa tu lagu dah tak ada, gitaris pun dah tak ada. Kau bayangkan apa yang terjadi. Tanggungjawab pada saya lah. Abang Dino letak tanggungjawab pada saya. Ajak, sekarang ni kau kontrak ada lagi setahun setengah, 2 plus 1. Kalau yang satu tu boleh option lah. Kalau kontrak lagi setahun, jangan sampai Melissa ni berpecah ni, tak jadi tak buat album. Susah kau masih ada dalam kontrak. Dengan macam tu saya pun kena cargas lah. Saya buat macam mana cakap, tak apalah Abang Dino, saya jumpa kawan-kawan, saya cari lagu lah, kata. Ataupun saya boleh buat lagu sendiri. Abang Dino dah cuak. Kau boleh ke nak buat lagu seorang-seorang? Sebelum ni kau praktis kat studio tu, baru cipta lagu. Dia cakap, tak apalah Abang Dino, saya cakap. Saya cubalah Abang Dino, cakap. Saya cari lagu mana-mana ke, ataupun saya cipta lagu lah. Okey, kata. Ni sekarang tinggal kau, Ozi dengan Skop. Kau jangan buat hal pula, jangan berpecah, jangan trouble. Cakap, cari gitaris mana-mana. Carilah mana-mana gitaris. Tak boleh harap si Boy. Kau target si Boy kan, dia tanya. Memanglah Razi nak sangat si Boy tu, tapi bila si Boy pun dah tak ada, tak tahulah jadi macam ni, cakap. Lepas tu Brother Dino cakap, si Boy pun dah tak tahu dia ada kat Pening, dia tak balik sini, dia kata. Jadi masa tu masih dah trouble lah kan. Jadi bila dah Brother Dino cakap macam tu, saya pun fikir, langkah pertama apa saya nak buat. Fikir masa duduk, saya pergi komplek wilayah, duduk teman seorang-seorang, jumpa Bob, cari Bob masa duduk komplek wilayah dengan member budak-budak Johor yang datang, rockers Johor, band boy pada Johor yang nak mencuba nasib. Dia datang komplek wilayah, ni struggle je, mandi kat tanah awam, tidur kat atas bumbung. Siang dia, malam dia orang kerja part time dekat benteng, sebelah komplek wilayah tu ada benteng kan. Dia orang kerja situ lah, kerja semata-mata nak makan je lah. Dia orang datang KL satu band, hantar demo kan, tak berjaya dia orang balik. Mana yang berjaya, syukur Alhamdulillah. Jadi Bob bercampur dengan budak-budak macam tu kat komplek. Saya jumpa lah Bob, saya cari Bob, macam mana ni Bob, gitaris tak ada.
Lepas tu Bob cakap, ingat macam ni lah Jack, tak boleh harap si Boy, dia kata. Boy entah ke mana, dah tak tahu, cari gitaris lain. Jadi pun saya fikir masa tu, saya memang dalam kepala otak saya memang Zaini lah. Zaini pun dah nak release album dengan Garuda, buat apa saya nak kacau dia kan. Kehidupan bagai misteri, terus mencari dan mencari. Aku masih di sini, meniti hari. Ini lagu daripada album pertama, album pendirian. Lagu diberi judul Kehidupan. Kalau kau cari daripada track album pertama, Kehidupan, ni lagu dia. Saya suka lagu ni. Lirik dia memang 100% saya buat lirik lagu ni. Okey, menceritakan kisah Melissa ni bila tak ada gitaris. Memang masa tu memang sendu lah. Saya pun adalah jumpa Razi masa tu. Cakap, Skop, macam mana Skop? Cakap, kita nak jalan show pun tak boleh, apa tak boleh, kata kan. Razi ni dia pun dia tak boleh buat apa lah kan. Jadi perancangan tu orang kata dah macam, yelah, perancangan dia tak menjadi. Dia nak panggil si Boy Melissa pun, Boy dah tak ada. Boy tak dapat dikesan. Jadi dia tanya kat saya, tak boleh cari Boy ke? Tak tahulah, cakap. Boy kat Pening, cakap. Aku tanya Megat pun tak tahu, cakap. Cuba kau cari Zam. Zam basis kumpulan Arina kan. Zam ni memang baik dengan saya. Kisah kumpulan Arina ni dulu, dia nak perform, saya jumpa Megat. Megat main gitar dia daripada Pening. Masa Megat dia memang dia cakap dia ada, aku dapat projek ni, projek recording album dengan Brother Samad nak penerbit. Baik tu Megat, cakap. Tapi aku tak ada basis, dia kata kan. Line up aku tak complete. Jadi masa tu saya dengan Zam, basis kumpulan Arina ni, dengan Zam ni memang rapat. Zam ni memang muka komplek wilayah lah, macam saya jugalah. Hari-hari pergi komplek wilayah. Zam, memang selalu jumpa lah dengan si Zam ni. Tu saya recommendkan Zam dengan Megat. Jadi kumpulan Arina ni pun kira saya juga yang, bukan saya menubuhkan lah, bukan saya pengasas lah, saya yang menemukan Brother Zam basis dengan gitaris Megat ni. Sebelum masa tu Boy tak join lagi. Boy ni saya tak tahu dia join Arina macam mana kisah dia, saya tak tahu. Jadi saya kena jumpa, fikir-fikir balik, saya kena jumpa Zam. Sebab Zam ni ibarat macam ketua kumpulan Arina pun dia, saya tengok. Tapi tak tahulah kumpulan Arina masuk ketua dia siapa, saya tak tahu. So Razi bila dah cakap macam tu, cuba tanya budak-budak Arina, takkan salah seorang tak tahu Boy kat mana, dia kata. Jadi satu saya pergi komplek wilayah, saya cari Zam. Okey Zam, sekarang ni Boy kat mana, dia kata. Boy ada kat Pening, duduk dengan member dia, tapi rumah tu tak ada telefon, dia kata. Aduh, saya cakap, kenapa, dia kata. Tak adalah, dia kalau dah Boy dah tak follow Arina, ingat Melissa nak pakai dia. Oh ya ke, si Zam cakap. Tak apalah macam ni, aku cuba kesan dia, kalau ada nanti aku beritahu kau. Saya cakap dengan Zam, kita orang dah nak masuk studio ni Zam, cakap. Bila orang nak masuk? Dalam bulan ni lah, kata. Uish, rushing tu, kata kan. Habis macam mana gitaris tak ada? Tak tahulah macam mana, aku pun tak tahu macam mana. Tengoklah Abang Dino macam mana. Kumpulan Arina ni pun saya pun tak tahu asal projek dia, tiba-tiba dia ada satu company dengan itu, orang pun tak tahu. Masa Megat dengan Zam ni dia form Arina tu, dia projek Brother Samad. Tapi rupanya tak alih-alih dia duduk dalam satu company yang sama, Varian Music. Berbalik pada kisah Boy tadi, memang tak dapat kesan dia. Memang saya pun tak dapat nak kesan si Boy ni kat mana. Zam pun tak tahu, Megat pun tak tahu kan. Megat ni tak cerita banyak. Tak tahulah dia pergi mana, dia macam tak pengam lah masa tu kan. Tak tahulah krisis apa masa tu si Boy dengan Arina ni. Jadi macam tu kita memang tak ada gitaris lah. Lepas tu saya terfikir, saya teringat Syam Wings, gitaris pertama kumpulan Wings, Syam. Saya cari Syam kat Rumah Baru, masa duduk kat Rumah Baru kan. Saya ingat rumah dia, saya pernah berkawan dengan dia dulu. Rumah dia, lepas tu jumpa mak dia ke, jumpalah family dia. Saya tanya, Syam mana? Syam main club sekarang. Ada nombor telefon dia tak? Saya bagi minta nombor telefon rumah dia kan. Lepas tu satu masa saya call, saya jumpa Syam. Jumpa kat komplek wilayah. Saya berbual dengan Syam, tak tahulah Syam ingat tak ingat. Masa dia pakai Honda Accord warna biru. Warna biru pekat.
Dia main club masa tu Syam. Saya jumpa dengan Syam lah, cakap elok. Syam, aku cerita dengan kau ni pasal masalah band aku, Melissa ni tak ada gitaris, kalau boleh aku nak tarik kau. Saya cerita terus terang lah. Lepas tu Syam ni nampak macam berminat juga, tapi masalahnya dia masih terikat dengan kontrak dengan club. Tapi masa dia main club area KL je. Dia main dekat, yelah kelab-kelab malam KL lah. Dia pun main dengan, dia kumpulan apa, dia kumpulan Flying Colours ke apa ke, Bonfire. Saya pun tak berapa ingat, dah lama sangat kan dia main kelab masa tu. Saya nampak Syam macam berminat, tapi dia kata tak boleh hold dulu ke dalam 5 bulan ke aku pegang kontrak. Tak boleh Syam, ni album ni dah nak kena masuk studio, aku nak masuk recording album kedua. Lepas tu Syam cakap dengan saya, tak apalah, nanti aku bincang dengan band boy aku macam mana, member band club dia kan. Lepas tu selang 2-3 hari Syam jumpa saya kat wilayah komplek. Aku jumpa wilayah komplek, dia kata, oh macam best je, macam menjadi kan. Saya pun happy lah masa tu, ada harapan lah nak panggil Syam main gitar untuk Melissa kan. Lepas tu Syam jumpa dia dengan wife dia ke apa, dengan seorang perempuan. Wife dia tak silap saya wife dia. Dia baru kahwin masa tu. Dia pun cakap dengan saya, sorry lah Jack, aku tak boleh nak follow kau punya projek, aku minta maaf banyak-banyak kan. Apa aku dengan band ni pun, band club ni susah, lagu dah banyak tahu, kalau aku belah dia orang nak kena praktis lagi sekali. Jadi saya tahu masalah band club kan. Jadi Syam cakap tak boleh buat apa lah. Saya pun cakap tak kisahlah Syam. Saya jumpa kat depan wilayah komplek tu, saya ingat lagi dekat tempat tangga, naik tangga tu kan, kat situlah saya jumpa dengan dia, sembang. Lepas tu dah, dia pun tak boleh, saya pun tak kisahlah. Mana gagal saya punya usaha tu, gagal, menemui kegagalan. Lepas tu saya duduk di komplek wilayah, saya cari Bob macam mana ni Bob. Saya ni kalau ada masalah apa-apa, saya memang Bob je saya cari. Bob je, tak ada orang lain saya cari, mesti Bob concern. Bila jumpa dia tu, saya cerita masalah saya jadi tenang. Dia ni, bila saya cerita problem apa semua, dia dengar. Lepas tu ajak constant, ajak relax. Itulah yang buat saya suka jumpa si Bob ni. Jadi masa tu dah jumpa Bob, cerita Bob pun pening. Yelah, Bob dia bukan band boy, dia cuma kru je dalam Melissa masa tu. Ajak fikir lah elok-elok, ajak fikir mana baik, yang the best, terbaik, ajak buat. Lepas tu dah fikir macam mana. Langkah nak cari gitaris dah gagal. Okey, step kedua nak cari lagu. Lagu kena cari juga. Terus nak masuk studio juga ni, standby lagu. Saya pun pergi turun downbeat. Masa tu Brother Rocky Rip punya studio tu ada seorang budak nama dia Midon. Dia ni main gitar, dia jaga studio. Midon tu jaga studio downbeat tu setelah Zaini masuk band Garuda. Bila Zaini dah form dengan Garuda, dia tak kerja jaga studio dah. Dia dah tinggalkan studio tu. Jadi yang tempat pengganti ni je Midon. Dia dah arwah Midon. Nama dia Midon. Arwah Midon lah. Dia memang baik lah dengan Brother Amrik. Duduk pun dekat rumah Brother Amrik, dekat Sentul. Jadi Hamidon ni, walaupun dia jaga studio, dia pandai main gitar. Saya tengok dia ada lagu-lagu dia sendiri. Jadi saya adalah minta lagu dia dalam album Melissa, album kedua. Kalau ada nama Midon tu, lagu dia lah tu. Kalau tak isap saya, lagu Traffic Light, Kalau Begini. Saya silap tu lagu dia. Saya pun tak semak tadi album Kami Mak Rock. Kalau kau tengok album Kami Mak Rock, ada nama Midon. Saya demi cover tu kan, ada nama Midon. Tu lagu dia. Tak silap saya dapat 2 lagu daripada Midon ni. 2 lagu tak silap saya dapat. Lagu Kalau Begini dengan Lampu Isyarat. Di Midon ni dia banyak cipta lagu. Banyak, 5-6 lagu kat 10 lagu. Dia bagi saya dengar satu kan. Saya pun tak ingat lah saya ada ambil berapa lagu dalam album tu. Tapi yang saya ingat, saya ada ambil 2 lagu. Lagu Kalau Begini dengan Lampu Isyarat. Tak silap saya lah. Dia kurang macam tu lah. Lepas tu dah dapat lagu daripada Midon. Selamat dah lepas lagu. Masa tu saya dah tak fikir dah apa konsep album Melissa dah. Janji dapat lagu. Nak jumpa Brother Dino ni kan. Si Arul Razi dia dah buat hal dia. Dia dah rasa macam bersalah. Si Ozzy sibuk dengan family dia. Rozi pun masa dia kerja part time. Dia kerja apa saya pun tak ingat. Kerja paminyak ke kat Gombak. Adalah satu kerja yang dia buat. Sebab Melissa dah tak ada gitaris, dah tak ada show. Lepas tu saya lepak dekat Dorai masa tu. Nak cek lagu ni, cerita nak cek lagu. Jumpa Brother Ozan An. Minta lagu, dia bagi lagu. Tapi lagu dia macam tak berapa okey. Dia bagi lagu slow. Dia bagi lagu slow. Lagu slow saya tak nak sebab Rosi Sasir dah ada lagu slow. Saya nak cari lagu fast. Lepas tu saya lepak kat Dorai masa tu, saya jumpa pula si Mael. Mael masa tu dia nak rekod album Penyakit Gatal tu. Album apa album kedua. Album Siti Cinta Kenangan Silam. Timur Barat ke apa. Album kedua Ekspedisi. Dia rekod masuk album kedua. Masa tu Mael sangat rapat dengan Harry. Brother Harry, bekas penyanyi kumpulan Melissa yang asal, yang tinggalkan kumpulan Melissa sebelum
saya dengan Arwah Razi masuk Melissa, berada Harry. Harry, penyanyi kumpulan strategi. Masa tu dia tengah dalam nak projek, nak plan kumpulan strategi lah masa tu dengan Mael. Tapi Harry ni memang rapat sangat dengan Mael masa tu. Dia ikut Mael buat kerja studio, masuk vokal. Mael masa tu sibuk lah album yang kedua. Saya jumpa kat Dorai, sembang-sembang lah dengan Harry. Cerita, apa cerita kau ni? Senyap je Melissa, tak ada show, tak ada apa. Saya pun cerita lah hal yang sebenar. Dia kata pun, alamak, macam mana ni? Dia kata, habis Melissa dah tak ada gitaris lah, dia kata. Tak ada, dia kan. Lepas tu saya cerita lah, saya cakap nak lagu, nak cari lagu apa semua. Harry pun bagilah lagu Kami Mak Rock. Kalau tengok lagu Kami Mak Rock tu, lirik dia tu Harry Strategi tu lah, penyanyi asal kumpulan Melissa. Cerita-cerita dengan Harry kan, dia, aku pun ada lagu juga ni, tapi aku sayang pula nak bagi kat engkau. Harry cakap, aku nak buat kumpulan ni. Apa nama kumpulan ni? Strategi, dia kata. Line up dah ada dah, aku main 3 piece, dia kata. Aku nak masuk recording ni, tapi sekarang ni aku follow lah Mael siapkan album kedua Ekspedisi. Jadi tapi sebab saya cerita-cerita saya ni jujur kan, jadi Harry ni pun dia dengan rela hati dia pun bagilah satu lagu pada saya, lagu Kami Mak Rock. Lagu Kami Mak Rock tu lagu Harry lah tu. Kau kata aku tak betul, kau kata aku dah biol karena aku. Tu lagu Harry lah tu, Harry Strategi. Jadi bila Harry dah bagi, masa tu Harry bagi melodi je. Dia bagi na 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 na. Lirik saya buat. Lirik Kami Mak Rock tu saya yang buat. Dapat lagu, jadi kolek sana, kolek sini, dapatlah 6 lagu kisah dia. Saya tak apa ingat lagi beberapa lagu tu, tapi yang banyak menyumbangkan lagu tu Midon, Harry. Lepas tu adalah lagu yang saya buat. Saya tak ingat, saya tak tengok pula cover album Kami Mak Rock. Minggu depan lah saya kaji balik album tu. Saya pun sampai tak ingat dah lagu-lagu siapa. Jadi yang saya ingat masa tu, saya masa cari lagu untuk album Kami Mak Rock tu, yang terlibat memang arwah Midon, budak yang jaga studio Downbeat ni selepas Zani tinggalkan Downbeat, dengan brother Harry kumpulan strategi, penyanyi kumpulan strategi kan. Jadi walaupun dia dah tak bersama Melissa dulu, dia tinggalkan Melissa awal-awal, tapi bila saya cerita masalah tu, dia pun bagilah saya lagu. Jadi dah collect lagu cukup. Saya punya part yang kedua tu dah settle dah. Sebab Abang Dino bagi saya tugasan 2, cari gitaris, cukupkan lagu, nak pergi studio. Abang Dino bos, dia fikir apa? Kan kalau Eric bising-bising kan, dia juga yang kena. Abang Dino kena, dia bambu lah saya, kita orang pula musician kan, kumpulan Melissa kan. Jadi part nak cari gitaris memang gagal. Part cari lagu, saya dapatlah 6 lagu. Bawalah ke Abang Dino. Abang Dino lagu dah ada je kak. Lagu pun pakai gitar tong, tak dah macam kira boleh dengar dia melodi sudahlah. Kalang kabut sebenarnya album Kami Mak Rock tu. Pembuatan dia tu agak kalang kabut sikit. Bagilah Brother Dino dengar. Dengan Rusli sekali masa tu. Saya cakap Abang Dino, lagu dah cukup ni, ada 6 lagu. Okey, nanti kita panggil Brother Rusli. Rusli dengar pun pening. Apa ni lagu dengan gitar tong saja, na. Dia kata, tak apa Abang Rusli, saya buatkan lirik. Boleh ke ni? Boleh. Jadi dah Abang Dino pun fikir-fikir, Abang Dino pun tak nak pening-pening kepala kan. Memang time tu patutnya Melissa dah masuk studio dah. Masuk arena, dah release album. Dah buat launching, dah release, dah pergi press, dah jalan show. Melissa ni sepatutnya arena lepas je recording, Melissa masuk. Jadi dah terdelete benda tu. Jadi Abang Dino nak cepat lah, dia nak rushing lah, dia kata cepat masuk. Habis cerita dia, macam mana sekarang ni gitaris tak ada. Lama gitaris tak ada, macam mana Abang Dino kan. Okey Li, macam mana Li, bincang-bincang. Lepas tu Li menung-menung, tak apa kita pakai session lah, dia kata. Panggil lah session. Siapa orang tahu? Brother Nan Gong, Nan Saturnine, yang ikut M. Nasir selalu, yang botak-botak tu kan. Dia lah sessionist album kedua Melissa. Kisah dia macam mana? Abang Rusli dah pening kepala. Dia cakap, tak apa Abang Dino, kat Singapura nak cari sessionist susah kan. Sessionist sana pemuzik terror, tapi nak cari Malaysia punya mood, punya feel tu memang tak ada, kata kan. Tak apa, saya panggil Brother Nan lah, cakap Abang Rusli je. Biar Abang Dino fikir tak nak pening-pening kepala pun, dia kata okey lah, cakap. Jadi bila dah ambil keputusan macam tu, Rusli Sasir cakap dengan saya, gitaris kita pakai session lah. Apa nak tunggu lama-lama Abang Dino, nanti Eric bising, bajet pun dah keluar, bajet semua dah ada. Jadi Rusli Sasir dia penerbit, dia pun dah markup bajet dia berapa-berapa. Dia pun tak nak lengah-lengahkan kerja kan. Lagu pun saya dah cukup, walaupun saya kutip sana kutip sini, dah lagu dah ada.
Jadi Rusli cakap dengan Dino, tak apa Dino, kita pakai session ni silah gitaris. Nangong, dulu orang panggil dia Nangong. Dia familiar dengan nama Nangong. Dulu dia selalu ikut M. Nasir, Nan Satanain. Brother Nan tu lah. Kalau show-show M. Nasir selalu dia ada main gitar yang kepala botak tu, Brother Nan lah. Jadi dah Brother Rusli Selassie cakap macam tu, Brother Dino pun setuju pakai Nan. Lepas tu kita orang turun lah Singapura. Masa turun kat Singapura, saya dengan Ozzy dengan Razi, kita orang turun berempat. Buat masa tu buat lagu. Masa tu memang guide tu memang sepenuhnya saya dengan Rusli lah. Kat studio tu lagu memang lagu saya main kutip sana kutip sini. Mana ada arrangement, mana apa. Kat situlah saya dengan Rusli buat arrangement. Lee buat arrangement macam ni lebih kurang buat arrangement. Lepas tu Ozzy masuk drum. Masa tu memang kumpulan Melissa ni macam satu kumpulan yang suram lah, sendu lah. Kemesraan antara saya dengan Ozzy dengan Razi masa tu pun dah tak mesra dalam satu kumpulan. Bila kumpulan Melissa dah ketiadaan gitaris, masing-masing fikir macam Melissa tu dah jadi macam satu band project. Album yang mesti kita kena siapkan. Melissa ni dah macam album Kami Mak Rock ni macam satu album yang macam mana album yang kita tak fikir konsep apa, janji album tu siap. Kisah album Kami Mak Rock ni. Jadi itulah saya dengan Rusli buat guide lebih kurang dalam 2 hari 10 lagu tu. Siapkan 2 hari buat guide. Saya dengan Rusli susun dah okey semua, masuk Ozzy masuk drum. Ozzy dah ada pengalaman masuk drum album kedua kan. Album pertama dah banyak pengalaman. Ozzy masuk drum tak silap saya tak sampai seminggu. 3 hari tak silap saya. 3 hari ke 2 hari ke 3 hari. Cepat betul dia siapkan. 3 hari ke 2 hari. Siap tu Ozzy pun terus balik. Kehidupan bagai misteri, terus mencari dan mencari. Aku masih di sini, meniti hari. Jadi masa kisah recording kat Singapura tu, kita orang buat macam satu kerja lah. Kumpulan Melissa ni dah tak ada kemesraan antara saya dengan Ozzy, tak ada kemesraan antara Ozzy dengan Razi, antara saya dengan Razi, masing-masing senyap. Macam satu band yang sendu, band yang tak ada kemesraan lah. Masing-masing fikir siapkan projek album kedua ni, sudah janji siap album kedua ni. Jadi masa tu Ozzy siapkan drum dia dalam masa 3 hari je. Tak silap saya 3 hari ke 2 hari, 10 lagu tu dia buat memang cepat. Siap-siap dia terus balik. Dia cakap Rusli, Lee, drum aku okey macam mana? Okey. Kalau siap aku nak balik lah, aku pun ada kerja kat KL. Melissa dah jadi macam tu masa tu, satu band yang sendu. Rusli cakap tak apalah, nak balik lah, kerja kamu dah siap. Ozzy tak apa membuang masa, tak apa belengah, dia pun balik pun. Rasa Ozzy dekat situ dalam tak sampai seminggu untuk album kedua tu. Dia duduk, saya buat guide 2 hari, dia stay masa tu, dia bagilah jalan sikit-sikit, tunjuk-tunjuk nak buat macam ni kan. Siap kerja dia, masuk drum, lepas tu dia tu balik KL. Balik KL tinggal saya dengan Al-Razi. Masa tu Nangong tak ada lagi. Nangong belum sampai. Dah siap macam tu, siap drum, saya pun masuk bass. Masuk bass. Lagu memang simple-simple lah album kedua kan. Lagu Kami Mak Rock, lagu Mikat Cahaya, lagu Seluruh Satu Simfoni. Lagu tu memang satu lagu yang very simple, memang sekejap je siap. Saya buat bass pun dalam masa 3 hari tak saya, 3 hari ke 2 hari, 3 hari lebih kurang saya buat bass 10 lagu tu. Lepas tu siap bass. Lepas tu saya dengan Razi pun, Razi fikir jangan cakap dengan saya, tak apa je, kalau kau nak balik, baliklah saya cakap. Tinggal aku tunggu nanti Nan datang masuk gitar. Tapi aku kena ada sini, Rusli kasih nak teman, so aku teman dia. Kau cakap lah dengan Rusli Selassie kalau nak balik. Masa ni memang dah tak ada kemesraan dalam Melissa. Bila Razi dah cakap macam tu, saya pun cakap dengan dia lah, tak apalah, aku balik dulu skop, boleh? Cakap, boleh, tak kisah. Saya pun cakap dengan Rusli, Lee, kalau aku balik dulu macam mana? Tak apalah, aku nak balik, baliklah. Bass pun dah siap. Saya pun balik.
Tinggal Razi dengan siapa, Rosie Selassie. Masa saya pun tak jumpa dengan Nan, masa tak berselisih dengan Nan Gong tu. Saya balik, lepas tu selang 2-3 hari saya call dekat Maryland Park kan, tempat tinggal kumpulan Melissa. Saya call Razi, cakap Nan dah masuk gitar dah. Nan masuk gitar pun lebih kurang dalam tak sampai seminggu. Nan lagi lah terror sessionis kan. Dia masuk dalam 3 hari 4 hari lebih kurang macam tu lah. Semua lagu rounder siap. Nan masuk gitar semua 10 lagu. Lepas tu Rosli masuk keyboard. Lagu Mikat Cahaya kan banyak keyboard. Intro dia pun keyboard. Simfoni, Bunga Pesona. Lepas tu lagu Impian Cinta. Impian Cinta tu lagu Arwah Razi tu. Macam mana lagu dia? Lagu Impian Cinta saya tak ingat lah. Lagu Impian Cinta tu Arwah Razi punya lagu. Dia buat dengan Rosli masuk dekat studio 2 orang. Lirik pun lirik Arwah Razi, tak saya. Impian Cinta lagu slow kan. Lepas tu dah siap Nan Gong buat pun tak sampai seminggu. Lepas tu Nan Gong pun siap kerja dia. Razi pun masuk. Razi masuk vokal dalam masa seminggu lah. Razi masuk vokal lambat sikit lah dalam masa seminggu. Lepas tu album tu pun siap. Siap. Lepas tu balik ke KL. Kira story dalam album Kayu Marok ni saya tak boleh nak ceritakan lah lagu ni macam mana, lagu ni macam mana. Memang lagu tu dia buat secara rushing. Album Kayu Marok tu, kalau korang nak tahu kisah dia. Kisah masuk feel kita memang tak ada feel sebagai pemuzik nak buat album macam ni, nak buat konsep macam ni, tak ada sebab dah gitaris tak ada. Jadi kita fikir kerja kami masing-masing siapkan. Aku bassist, tugas aku nak masuk bass, settle. Macam Ozi pula, tugas aku drama, aku nak siapkan aku punya part drum, dah settle. Razi pula, aku nak siapkan vokal, settle. Tapi syukur alhamdulillah lah album tu siap juga, settle. Settle. Ruah Razi pun call saya, "Jap, album dah siap." Dia orang dah missing sekali semua. Siap missing tu balik. Masa tu Brother Eric pun tak banyak cakap sebab album yang pendirian sale dah cun, dah banyak sale, dia pun dah banyak untung, dah untung sangat dah. Jadi album kedua ni dia pun tak ambil tahu dah, dia tak tanyalah cash mana apa semua. Masa kita buat kerja masa tu pun senang lah. Saya pun ambil saya punya bahagian masing-masing. Saya ambil Evan dengan Hysterik balik KL. Ozi pun sama masa recording album Kayu Marok tu, lepas main drum dia ambil Evan dekat Hysterik, dia pun balik. Ozi pun Arwah Razi pun lepas nyanyi dia pun ambil dia punya Evan apa semua terus balik KL. Rosie Selassie kira dia punya part, producer apa semua berapa, dia pun balik KL, siap album tu. Jadi itulah dia untuk Kisah Siri yang ke-58. Kita tunggu Kisah Siri yang ke-59, macam mana album Kami Mak Rock ni diriliskan tanpa gitaris. Masa kami masih bertiga kat KL. Jadi jangan lupa like, subscribe, share pada kawan-kawan, pada korang yang meminati mengikuti kisah pengalaman saya ni kan, perjalanan saya sekarang, penceritaan saya masih bersama kumpulan Melissa. Lepas ni terus follow, subscribe, share pada kawan-kawan yang belum tahu lagi tentang channel ni. Okey, assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye bye.